Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Syekh Aizan YouTube channel. Malam ni selepas 3-4 malam, aku baru ada kekuatan sikit lah, ataupun aku baru ada mood untuk buat video berkenaan dengan kejadian motor aku accident, di mana member aku yang bawa motor aku S1R tu telah meninggal dunia. So sebelum apa-apa, aku nak kita semua sedekahkan Al-Fatihah untuk member aku yang meninggal dunia tu. Jadi nama dia Ahmad Ashraf Hakimi, aku panggil Kimi je. Jadi kita sedekahkan dulu Al-Fatihah untuk arwah member aku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku harap doa-doa daripada kita semua sampailah kepada arwah. Ini aku nak share dengan korang semua. Okay, aku nak cerita dengan korang semua macam mana kejadian ni boleh berlaku. So video hari ni aku banyak bercakap je. Dalam video ni aku akan ceritalah secara detail apa yang berlaku, sebab memang ramai gila yang nak tahu pasal kejadian ni. Ramai yang DM aku, ramai yang tanya, dan Alhamdulillah ramai sangat-sangat yang mendoakan arwah. Aku doakan supaya doa-doa korang semua sampailah kepada arwah dekat kubur sana. Sebelum apa-apa, aku nak cerita dulu pasal motor aku. Aku cerita dulu daripada awal Daripada awal, motor aku yang accident tu adalah motor S1R. Jadi sebelum ni motor tu ialah motor pertama aku, yang mana dah kenal aku lama tu dia tahu lah. Motor ni ialah motor aku yang pertama. Motor aku asalnya LC135 5S yang ayah aku bagi selepas aku dapat lesen. Masa tu aku umur 18 tahun kalau tak silap aku, tahun 2013. Masa tu LC5S baru keluar. LC5S first model baru keluar. Aku pun belilah LC5S ni sebab sebelum tu abang aku pakai LC-V1. Aku pun tertarik lah dengan LC. Tengok-tengok ada LC model 5S, ada kelas tangan kan. So aku pun minta yang tu dan ayah aku belikan dekat aku supaya masa tu aku nak buat pergi masuk U. Masa tu aku belajar dekat UiTM Dungun. Masa dekat UiTM Dungun, aku start lah pakai LC5S ni. Mula-mula pakai standard je, tapi bila dah lama kelamaan tu aku pun gunalah duit PTPTN aku apa semua, banyak aku laburkan dekat motor tu. Daripada awal dah macam-macam spek dah aku buat. Okay, aku tak nak cerita panjang lah pasal LC aku ni. Cuma aku nak bagi sedikit ringkasan lah pasal LC aku ni, supaya korang semua yang mana belum tahu tu tahu. So pasal LC tu memang dah banyak benda dah yang aku buat. Daripada spek 62 standard modi, 63 standard modi, 65 standard modi, 65 Jet 4, 65 Jet 5, 68 standard modi, 68 Jet 4, 68 Jet 6, 72 Jet 4. Banyak sangat-sangat yang aku R&D dengan motor LC5S aku ni. Dah convert daripada V2, dah convert kepada LC-V1, dan last kali aku convert kepada S1R lah. Sebelum warna putih ni aku pakai warna grey. Sebelum grey warna hitam. So warna asal ialah warna hitam lah, hitam arc. Ni dah follow aku lama memang akan dah tahu lah. Sebelum ni motor aku memang aku banyak bagi orang pakai untuk pergi mana-mana kalau ada event ataupun ada ride ke apa ke. Sebab dulu aku, sebelum aku jadi pomen, aku kerja dengan ayah aku dekat pasar ikan, jual ikan lah dekat pasar. So banyak masanya aku tak boleh nak follow ride. Aku akan bagi dekat member-member yang mana motor rosak ke, motor dia problem ke, aku akan bagi lah motor tu untuk dia pakai. Macam sebelum ni yang biasa pakai motor S1R aku, dulu sebelum jadi S1R, Amir Rahman lah, joki aku sebelum ni. Amir Rahman, dia lah yang paling banyak bawa motor aku dulu-dulu. Masa body V2 dia bawa, masa body V1 pun dia bawa, masa jadi S1R pun dia pernah bawa. Amir Rahman yang paling banyak bawa motor aku, motor S1R. Lepas pada tu Amir Rahman dia dah slow sikit untuk highway sebab dia fokus dekat drag. Jadi lepas pada tu aku bagi Juat pula yang bawa motor aku. Juat dah biasa sangat lah dengan S1R ni. Banyak kali dia keluar, dia bawa pergi ride. Lepas tu Y-Suku pun Juat biasa juga bawa. Lepas pada S1R aku ada beli Y-Suku, dan sekarang ni korang tengok motor aku dah ada 5 biji rasanya kalau tak silap aku. Pasal motor aku yang tu je lah
Bila sekarang ni, dulu Juat tak ada lagi motor Y15. Sekarang ni Juat dah ada motor Y15. Sebab itulah aku mencari pengganti baru untuk bawa aku punya S1R. Nak jadikan cerita arwah, perkenalan aku dengan arwah yang macam mana. Perkenalan aku dengan arwah ialah aku tak tahu macam mana dia kenal aku. Kenalan yang pertama, kita orang pergi ride ke Cameron Highland. Tapi aku tak pergi Cameron Highland, aku pergi Lost World of Tambun. Aku ikut event PRM, event Roy. Tapi masa tu geng-geng ni ada yang pergi Cameron Highland. So siapa yang follow video itu mungkin adalah kelibat arwah masa tu. Jadi sebenarnya arwah ni dalam video sebelum-sebelum ni tak pernah ada. Jadi ramai yang tak kenal. Ada yang salah bagi spekulasi, siap cakap Amirul Aiman yang meninggal. Lepas tu ada yang cakap Juat. Jadi bukan dia orang. Yang ni korang tak pernah tengok dia bawa motor aku, sebab dia sendiri pun kenal aku baru lagi kenal. Cumanya cerita dia, dulu dia pernah follow sekali masa yang ride aku pergi Tambun tu, tapi dia pergi Cameron Highland. Dia pakai motor LCV2. LCV2 standard je, tak pun spek 62, 63 macam tu lah. Jadi memandangkan event Legacy Rider dah dekat kan, aku fikir aku nak bawa tiga motor aku yang aku biasa pakai, S1R, LC 6 speed yang baru siap tu, B7 dengan Y suku lah. So aku nak bawa 3 biji. Jadi aku pun carilah siapa yang boleh bawa, yang tak ada motor ataupun motor rosak ke apa ke. Arwah pun aku tahu arwah yang nak bawa motor aku ni daripada Juat. Dia WhatsApp Juat, dia beritahu dia nak bawa motor aku sebab motor dia spek kecil. Lepas tu dia pun motor dia pun tak berapa okey nak pergi ride jauh. So aku bagilah dia bawa motor aku, nak jadikan cerita, nak mungkin dan nak sampai ajal dia ke apa ke. Dan aku pun terlitas nak bagi dia pakai, walaupun aku baru lagi kenal dia. Tapi aku memang selama ni kalau ada kawan-kawan ataupun orang dekat-dekat nak pakai motor, memang aku bagi je. Macam yang sebelum ni ride Tambun hari tu, korang dah tengok macam mana kan. Aku siap bagi motor Y suku aku untuk member aku pakai. Masa tu motor dia jam, balik rumah aku ambil motor aku, bawa motor tu pergi Tambun. So memang aku tak berkira ataupun aku tak kisah lah. Aku bagi je, siapa-siapa nak pakai motor pakai je. Kalau motor ada masalah, janji boleh follow ride. Gitu. Nak dijadikan cerita, arwah kontak dengan Juat, cakap nak bawa motor S1R aku. Sebab aku sebenarnya aku tak suka sangat bawa S1R sekarang ni, sebab dia punya cutting dah tak sedap untuk ride jauh. Seat dah nipis. Kalau orang ringan okey je. Macam aku ni dah berat sangat ni, aku pergi Tambun hari tu pun sakit habis punggung aku. Tu yang aku malas nak bawa S1R. Aku nak bawa Y, sebab Y aku seat masih lagi standard. Dia punya kedudukan apa semua tu tak lenguh bila bawa. Hari tu aku bawa S1R pergi Tambun tu memang betul-betul serik lah. Sebab seat memang dah nipis gila, memang betul-betul cutting memang bukan untuk jalan jauh lah. So kalau orang yang kecil-kecil bawa tak ada masalah sangat. Aku pun bagilah permission untuk arwah ni bawa motor aku. Jadi sebelum bawa motor aku ni, kita orang pun buatlah persediaan. Sebab event Legacy Rider dah nak dekat kan. Kita pun siapkan motor, dan aku pun bagi tahu dekat member-member semua ni supaya kita pergilah jalan-jalan lu, ride santai lu sebelum event Legacy Rider. Sebab aku tak nak kemudian hari berlaku masalah dekat motor-motor ni. Masa nak pergi event tu baru ada masalah, masa tu dah jadi susah. So kita pergi ride dekat-dekat lu, santai-santai. So, kita nak test ketahanan motor. Kita ride santai, test ketahanan motor, tengok macam mana motor ada problem ataupun tak. Kalau ada problem, kita terus repair. Seminggu sebelum kejadian accident tu, memang arwah banyak datang dekat bengkel untuk tolong aku lah. Dia yang banyak siapkan aku punya LC 6 speed tu. Dia yang pasang cover set semua. Kalau kau tengok video sebelum ni, aku ada tunjuk, aku ada rakam dia pasang cover set aku dalam bilik. Pasang cover set, dia siapkan semua. Dia siapkan semua. Aku minta tolong dia buatkan sebab
Masa tu aku busy dyno, Juat pun busy, Kili pun busy. Jadi aku suruh dia datang. Dia pun sebenarnya arwah ni memang, siapa yang kenal dia tu memang tahu lah, dia memang sangat-sangat baik, memang mudah mesra dengan orang. Padahal baru lagi kenal tapi dia mudah mesra. Masa seminggu tu tiap-tiap hari dia datang. Dia balik daripada kerja, dia datang bengkel. Lepas tu dia pasang motor aku tiap-tiap hari macam tu. Sampailah ke sehari sebelum nak pergi ride santai ni, arwah test lah sekali motor aku. Dia tak pernah bawa motor aku sebelum ni, memang tak pernah bawa. Jadi yang tu lah kali pertama dia bawa masa sehari sebelum ride. Tu pun dia bawa depan bengkel je. Dia bawa depan bengkel, test, tengok macam mana sprocket okey ke tak. Okey. Lepas tu sehari lepas tu, hari kejadian, pagi tu pukul 7.30 pagi kita berjanjilah 7.30 pagi nak pergi makan pagi lah. Kita nak pergi makan pagi dekat Misop Mak Wan, Dungun. So kedai ni memang antara kedai yang biasa kita pergi lah kalau kita nak pergi ride pagi-pagi hari Jumaat. So aku ambil pagi sebab kita nak pergi dekat situ lah. Lagi satu kita tak nak keluar malam apa semua sebab malam bahaya kan. So pagi lagi okey lah. Jadi ceritanya pagi tu arwah sampai awal dekat bengkel. Dia pergi minum air dengan geng ni dulu. So masa minum air tu macam biasa, tak ada apa-apa yang pelik atau apa-apa. Arwah siap belanja lagi geng ni minum. Belanja masa tu, dia belanja geng ni. Masa tu aku tak ada, aku sampai lewat. Masa yang sampai awal tu arwah belanja masa tu. Dia orang sarapan pagi dulu, dia orang minum dengan makan kuih dulu. Arwah pun belanja. Bila aku dah sampai tu, kita siap-siapkan motor apa semua. Bila motor dah siap, GoPro ada pasang dekat Eswanar. Memang ada pasang GoPro. Tapi sebenarnya kita nak pergi tu nak ride santai je, nak bawa slow. Bukan nak bawa slow, macam mana nak cakap, santai. Bukan niat kita nak pergi berlomba ke apa ke. Kita nak pergi sekadar nak uji motor adakah ada problem ataupun tak. Okay? Sebab dia kalau nak ada problem ataupun tak ni, tak nanti kita bawa laju, kita bawa slow pun boleh jadi ada problem. Dalam masa perjalanan tu, bila sampai dekat Natau Abang, masa tu aku duduk kat belakang. Lepas tu ada motor James biji. Jadi kita orang yang kat belakang ni semua berhenti sebab ada motor James biji. Motor tu kita nak tinggal dekat kedai tepi jalan. Ada kedai tepi jalan, kita pun tinggal. So arwah ada kat depan. Masa tu arwah kat depan, jadi kita tak tahu apa yang terjadi kat depan lah. Sebab aku dengan Kili dengan semua ramai yang ada kat depan, seorang arwah. Lepas tu tak ramai lah, tak ramai, 2 orang je rasanya, 2-3 orang macam tu yang dah terlepas sampai ke depan. Sebab yang masa motor jam tu dah dekat belakang. Jadi yang geng-geng belakang ni semua berhenti. Semua berhenti tepi. Lepas tu masa tengah park motor tu, ada member aku yang kat depan tu call. Tapi aku tak angkat masa tu. Aku tak angkat. Kita pun jalan lah. Jalan. Yang motor jam tadi tu bonceng lah. Naik double dengan motor sebiji lagi. Lepas tu bila kita jalan depan sikit je, dalam 500 meter macam tu, 500 meter, dia ada satu selekoh. Ada satu selekoh dekat situ, dia panggil Jalan Pasir Putih. Lepas pada selekoh tu, ada member aku yang kat depan tu, dia tahan. Dia panggil. Jadi dia panggil tu, aku pun terkejut juga. Dia panggil, dia cakap, "Syah, bapa bagi dia ni bawa motor mu ni. Bapa bagi Kimi bawa motor mu ni." Masa tu dia nangis. Aku pun terkejut lah. Kenapa pula ni kan? Dia ni menangis. Rupanya lepas tu aku pun ternampak lah, aku tengok, ya Allah, masa tu arwah dah tertutup lah. Dah tutup dengan kain batik semua, seluruh badan. Maknanya masa kita orang sampai tu arwah dah tak ada. Arwah dah meninggal dunia. So masa tu aku tak tahu lagi yang tu arwah
Kimi ni lah. Sebab tertutup semua kan, tertutup semua. Tapi lepas tu aku tengok motor yang kat depan, motor yang accident tu, aku tengok, ya Allah, esok nak aku. Barulah aku sedar yang ni arwah member aku yang bawa motor aku ni accident. Masa tu aku tak terkata apa. Aku memang keadaan tergamam, memang tak boleh nak buat apa. Aku senyap je. Sepanjang masa kat situ tu memang semua just diam je lah, nunggu kat sana. Jadi member aku tu yang tanya aku tadi tu, dia call family, call polis, call ambulans, call semua, maklumkan bahawa arwah Kimi ni dah tak ada. Jadi lepas pada tu polis semua, mula-mula ambulans sampai. Sebelum ambulans apa semua tu, yang bagi tahu arwah dah tak ada ni ialah tuan kedai. Sebab lepas pada selekoh tu ada satu kedai makan. Okey, ada satu kedai makan. Jadi arwah overshoot. Okey, arwah sebab situ yang mana tahu jalan tu memang corner, dia corner bumping. Dia corner dan juga jalan dia bumping dekat corner. Jalan tu jalan paling antara yang paling banyak makan orang. 2 bulan yang lepas, tempat yang sama 2 bulan yang lepas ada 125 SBG accident kat situ. Tempat yang sama, cuma dia terlanggar tiang dekat depan sikit. Depan sikit je daripada arwah. Sekejap lagi aku cerita arwah macam mana dia boleh meninggal. 125 tu dia accident depan sikit je. Tempat yang sama, lepas pada selekoh tu overshoot, langgar tiang. So 125 SPG accident. Dalam 3-4 bulan sebelum 125 tu ada Honda warna purple, kereta Honda warna purple. Kat situ juga, tempat yang sama juga, overshoot juga. Sebab kat situ jalan dia macam corner, tapi corner dia bumping. So kalau kat situ kalau tekan brake, memang confirm terus overshoot. Dan overshoot tu yang Honda tu dia langgar tiang kat asalnya. So memang tempat yang sama, kat selekoh tu memang dah ramai yang meninggal kat situ. Okey, jadi kita berbalik kepada macam mana arwah boleh meninggal. Arwah boleh meninggal bila mana masa corner tu. Yang ni tuan kedai yang cerita, sebab dia ternampak corner, dia overshoot corner. Dia corner macam ni, arwah dari sebelah kanan, dia overshoot ke kiri. Biasa kalau overshoot memang confirm akan ke kiri jalan. Jadi ke kiri jalan straight dan langgar ada satu kotak TNB. Satu kotak TNB, dia terlanggar kena bahagian rusuk. Tak aku tak pasti belah kiri ke belah kanan. Rusuk dan juga dada. So arwah meninggal. Aku tak tahu apa postmortem macam mana, tapi masa aku tengok mayat dia tu, kepala tak ada apa-apa kecuali ada luka kat sini je. So helmet pun masih ada dekat kepala. Yang dia meninggal adalah, aku rasa mungkin terkena jantung ke apa ke sebelah sini. Arwah dalam 50 meter daripada kotak. 50 meter daripada kotak, motor dalam 20 meter daripada kotak. Lebih kurang macam tu lah, mungkin jauh lagi lah. So agak jauh lah tercampak sebenarnya arwah. Kejadian ni memang betul-betul mengisafkan aku. Bukan macam memberi kesan lah, memang memberi kesan yang betul-betul besar untuk aku. Sebab benda yang terlibat ialah barang aku. Okey, aku ada rasa bersalah juga sebab motor yang dia bawa tu motor aku. Okey, dia bawa motor aku. Aku ada rasa bersalah dekat diri aku ni, tapi aku anggap benda tu memang dah tertulis. Ajal dia dah masa tu. Ajal ni memang kalau datang
takkan cepat sesaat, takkan lambat sesaat. So andai kata dia tak bawa motor aku sekalipun, dia bawa motor sendiri ke, dia bawa motor siapa-siapa sekalipun, ajal dia tetap masa tu. Aku Alhamdulillah, aku pergi, selepas aku pergi tahlil 3 malam untuk arwah ni, barulah aku rasa terbuka sikit nak cerita dekat korang semua macam mana benda ni semua berlaku. Ada saksi member aku belakang, member aku duduk belakang daripada arwah, bagi tahu arwah masa dekat corner tu dia cari brake kaki. Jadi motor aku memang tak ada brake belakang dan dia tak biasa lagi dengan motor aku. Jadi dia cari brake kaki tak ada. Mungkin masa tu dia panik sebab masa tu dah overshoot. Masa overshoot tu dia cari brake kaki, dan motor aku tak ada brake kaki, dan yang itulah jadi dia straight dia. Memang dah panik sebab motor dia pakai memang ada brake lah. Macam aku memang aku dah biasa, aku tak pakai brake belakang walaupun motor aku suku ke motor mana-mana sekalipun, memang aku tak pakai brake belakang. Sebab aku dah biasa benda tu. Tapi bila orang tak biasa bawa motor ni, dia akan cari brake belakang bila emergency. So pengajaran kat sini yang aku ambil ialah lepas ni kena pasang brake belakang. Dan pengajaran lagi satu, aku tak bagi dah orang lain bawa motor aku selain aku. Hanya aku saja yang akan bawa motor-motor aku lepas ni. So tak adalah aku jadi apa-apa disebabkan motor aku. Kat situ pun salah dekat aku juga sebab memang arwah dah tahu. Tapi bila orang dah panik, dah orang cakap emergency, memang dah tak terfikir dalam kepala. Sebab lagi satu, dia tak biasa dengan motor aku. Okay, sebab kita kalau dengan motor kita ni, kita dah tahu macam mana kita nak corner, macam mana kita power motor, macam mana brake kat mana, brake setakat mana kemampuan brake kita. So kita dah biasa. Jadi arwah ni dia tak biasa lagi dengan motor aku. Mesti korang semua tertanya kan, sebab aku cakap dekat motor ada GoPro. Mesti korang semua nak tunggu video ataupun nak tengok video ke apa kan. Tapi aku nak beritahu, GoPro ada dengan pihak polis. Okay, pihak polis dah ambil GoPro, mungkin sebagai bahan bukti ke apa ke. Okay, so GoPro dah ada dengan pihak polis. Jadi aku memang tak ada video. Dan masa tu memang ada rakam lah, memang ada rakam. Dan aku tahu mesti ramai yang cakap oh ni mesti accident sebab fly, mesti accident sebab berlumba. Okay, tapi aku nak korang semua fikir, GoPro ada pasang, GoPro ada on. Tapi kalau berlumba, kalau fly, kenapa aku boleh ambil balik motor aku? Okay, kenapa kalau berlumba, kenapa orang lain tak ada pun kena panggil dengan polis untuk siasat ke apa ke, kena saman ke apa ke, tak ada. Okay, yang tu aku nak korang semua fikir. Yang mana yang komen negatif lah, yang komen negatif, yang jenis tak fikir pasal orang yang dah meninggal ni. Okay, motor aku dah boleh ambil 2 hari selepas accident tu. Motor tu pihak polis bawa pergi Puspakom, and then dia hantar dekat bengkel aku. So korang fikir sendirilah, kalau contohlah kita berlumba ataupun fly, berlumba ramai-ramai. Okay, kamera tu memang memang on. Memang on. Kenapa tak ada kena apa-apa, tak ada charge apa-apa, tak ada kena tahan, dan aku boleh ambil motor aku bawa balik bengkel tanpa kena apa-apa saman atau apa-apa je lah. Okay, aku nak korang semua fikir kat situ, kenapa macam tu. Jadi arwah meninggal betul-betul masa tu juga. Maknanya masa dia terlanggar dengan kotak TNB tu, dia tu tak ada masa tu. Sebab bila dah jatuh tu, tuan kedai masa tu betul-betul dah ada dekat depan kedai. Dia pergi, dia cek tu, memang arwah dah tak ada masa tu. Untuk pengetahuan korang semua, arwah
aku pun baru tahu masa tu arwah umur 22 tahun dan juga dia satu kampung je dengan aku, Kuala Ibai, dan dia boleh dikira jiran 40 rumah dengan aku. Aku baru tahu sebab aku memang tak bergaul, bukan tak bergaul lah aku, sebab aku banyak duduk dekat luar, jadi aku tak kenal orang kampung. Aku tak kenal orang kampung sebab aku sekolah asrama, lepas tu masuk U, jadi aku memang tak ada dekat kampung, memang aku tak ada member-member kampung, jadi aku tak kenal arwah. Abang-abang arwah pun aku tak kenal. Jadi pasal motor aku pula, motor memang total loss, tak ada apa pun yang boleh pakai, semua hancur kecuali enjin. Enjin je yang boleh pakai, yang lain semua hancur. Mungkin ada skru-skru boleh pakai. Ramai yang tanya macam mana nak comeback ke apa ke. Memang aku akan comeback juga sebab motor aku tu ialah satu kenangan, sebab dia motor yang pertama aku, motor pemberian ayah aku. So aku akan buat balik motor tu. Okay, aku akan buat balik. Cumanya bila tu aku tak tahu lagi, sebab banyak benda lagi yang nak kena buat. Lepas tu pihak keluarga arwah pun ada jumpa aku. Mungkin family dia tak sedap ataupun rasa nak benda ni selesai. Jadi petang tadi family dia, abang dia ada jumpa aku, nak tanya pasal status motor aku ni, macam mana kan. Jadi aku dah beritahu abang arwah, memang untuk motor pihak family tak perlu nak tanggung apa, tak perlu nak bayar aku duit ke apa ke, tak payah. Okay, aku halalkan semua. Aku halalkan semua. Kiranya aku tak pandang langsung motor aku. Masa kejadian tu, walaupun motor aku hancur, tapi aku sedikit pun aku tak ada fikir pasal motor aku. Sebab yang ada terbaring kat situ dah meninggal disebabkan motor aku. Memang aku langsung tak ada fikir pasal motor aku. Padahal motor aku dah hancur, tapi tak ada langsung terlintas dalam kepala aku fikir pasal motor. Yang aku fikir hanyalah, ya Allah, member aku ni bawa motor aku accident, meninggal. Ya Allah, kenapa aku bagi dia motor? Kenapa aku bagi dia pakai motor aku? Yang tu je yang terlintas dalam kepala aku. Tapi aku positif. Aku fikir mungkin ada hikmah di sebalik setiap yang berlaku. Setakat tu je lah cerita yang aku nak sampaikan dekat korang semua, macam mana kejadian ni boleh berlaku. Dan aku harap korang semua doakan arwah supaya ditempatkan dengan orang beriman. Dia pergi pun hari yang baik, hari penghulu segala hari Jumaat. Jadi bukan orang biasa-biasa biasanya yang boleh meninggal hari Jumaat ni, sebab biasanya orang yang terpilih, sebab dia hari yang mulia, hari Jumaat, hari penghulu segala hari. So memang betul arwah ni memang baik sangat orangnya. Okay, rumah dia pun betul-betul dekat sebelah surau. Budak dia kira budak lagi lah bagi aku, sebab umur baru 22 tahun. Bagi aku memang dia sangat-sangat baik, dan siapa-siapa yang kenal arwah memang tahu lah dia baik macam mana. Setakat tu je lah ceritanya untuk hari ni, dan aku harap benda ni menjadi pengajaran untuk korang semua. Pengajaran di mana pasang brek belakang. Yang kedua, jangan bagi orang pinjam motor korang, terutamanya motor-motor yang power. Okay, motor-motor yang power-power jangan bagi orang pakai, terutamanya orang yang tak biasa dengan motor-motor power. Okay, jangan bagi, sebab jadi apa-apa memang susah. Memang susah. Aku harap segala benda yang aku ceritakan hari ini berguna kepada semua. Niat aku berkongsi ni hanyalah untuk memberi pengajaran lah untuk semua yang bawa motor dekat luar sana, supaya hati-hati. Okay, hati-hati. Dan juga terima kasih kepada korang semua yang mana yang mendoakan arwah. Okay, aku post video dekat TikTok, dekat IG. Dekat TikTok aku rasa berapa view, 500k view. Dekat IG 100k view. So kat situ
ramai sangat-sangat yang mendoakan arwah. So aku bersyukur sangat, dan aku harap doa daripada semua orang yang tengok video tu sampai kepada arwah tanpa ada hijab. So untuk malam ni sekian sajalah video. Aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.